Kita macam mana nak defend? Defend ni maksudnya adalah tembok yang kita ada, walaupun tsunami langgar, banjir besar langgar, ada puting beliung langgar, tembok kita tadi tak tumbang. Kita tetap kekal bersemangat, kita tetap kekal dengan momentum kita, kita tetap berjuang sampai habis fisabilillah. Sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Okey, rule 1 sampai 3. Lin, ni 4 sampai 8 ni Lin. Laju sangat Lin. Okey, rule 1 sampai 3. Kekuatan untuk buat sales. Ini rule 1 sampai 3. Biasa rule 1 sampai 3 ni adalah untuk orang-orang baru. Siapa orang baru? Yang baru je VIP. Yang baru naik supervisor. Ini orang-orang baru. Kalaupun kata orang baru pun, tapi sebenarnya dia adalah seorang leader dah. Dia seorang pemimpin dah sebab dah ada rangkaian dalam tim dia. Dia dah menaju VIP. Kalau supervisor dia dah ada rangkaian VIP yang ramai juga kan. So sebenarnya ini kekuatan dia. Rule 1 sampai 3 kena educate diri sendiri. Upline dah bagi tahu, jangan putus asa, jangan mati, mesti ada inisiatif menghadiri mesyuarat. Tadi CBM Najah pagi-pagi dah senaraikan. Mesyuarat yang kita kena hadir, event-event ataupun kelas-kelas, kemudian di-repeat balik oleh CBM Mizah tadi, kemudian di-repeat balik oleh Coach Lin sebentar tadi. Nampak tak? So maksudnya awak dah lock waktu awak kat situ, yang awak kena hadir mesyuarat ni. Kena datang apa pun jadi. Tonggang terbalik, mata ngantuk ke, anak tarik seluar ke, anak tarik kain tengah menangis ke, tak nak tahu. Yang penting waktu tepayaki pagi saya mesti ada pukul 10.30 hari Isnin. Waktu tepayaki hari Rabu 10.30 pagi pun saya kena ada. Waktu sistem day hari Selasa pukul 8.30 saya kena duduk depan laptop, depan handphone. Tak kiralah di mana berada. Kalau nak tips untuk tidak mengantuk waktu belajar, jangan sesekali letak laptop atas katil. Sebab awak kena respect mentor awak ni bersungguh-sungguh tahu nak bagi ilmu. Tiba-tiba awak tidur, lepas tu video matikan. Aku marah tahu macam tu. Mentang-mentang tak nampak, tapi ingat Tuhan nampak. Bila awak ada perasaan untuk sentiasa masuk dalam mesyuarat, aura tu lain macam, semangat tu lain macam, sebab dia duduk kat circle yang sangat positif. Contohnya macam hari ini, kickstart training. Ya Allah, setiap speaker bagi tips, dia bongkarkan skill macam mana cara di closing sharp. Dia terus dapat orang yang join VIP, terus jadi fighter. Dah bagi tahu dah satu-satu, daripada CBM Najah pergi ke CBM Kak Syida Cik, pergi kepada Rawani, pergi CBM Hamizah, sebab kemudian Coach Lin. Tips banyak gila. Setiap speaker kita skill berbeza-beza. Ambil tips tu, dah tulis, dah lakarkan, terus buat, bertindak, baru ada result. Okey? Itu kita kena educate diri kita. Kita dah lock tarikh waktu mesyuarat. Kita kena masuk walaupun apa saja. Jangan putus asa. Putus asa ni adalah sifat manusia yang tak ada pedoman. Seolah-olah macam tak ada Tuhan tau. Awak bila putus asa tu awak tak ada Tuhan. Kenapa nak putus asa dalam hidup ni? Allah tu ada, kan? Kemudian mentor kita ada, ilmu ada, sistem Sifu dah buat pun ada. Follow sahaja. Okay, rule nombor 2, jangan bersendirian. Sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif dan gunakan konsep ABC. ABC juga dah diberitahu oleh CBM Najah. Kemudian dijelaskan oleh Coach Lin lagi. Lebih detail tadi. Masya Allah. Kalau anda tak ada kekuatan nak jumpa prospek mantan A sampai Z, Alif sampai Ya ni, ya Allah Kak Pidah, dia ni dulu income banyak Kak Pidah, ada Ferrari. Macam mana saya nak cerita, saya bawa kancil je Kak Pidah. Halo, dulu aku buat bisnes, mula-mula buat Forever ni, pakai kancil je. Tayar tu lagi dah keluar dawai dah sebelum adanya Mustang. Okey? Jadi tak kisahlah, yang penting ilmu di dada tu penuh. Keyakinan, confidence level tinggi. Orang tak akan tengok siapa awak. Presentation mantap sebab selalu menghadiri mesyuarat.
Okey, jadi bila kita guna konsep ABC ni betul-betul, insya-Allah benda tu jadi mudah, sangat mudah. Kemudian tak adalah orang yang menyendiri ni dia nak ajak kawan ramai-ramai, tak ada. Biasanya orang yang rajin menyendiri ni dia akan cepat mati. Dan ramai orang yang menyendiri ni dia nak pergi mati, nak pergi bunuh diri, dia pun tak ajak kawan ramai-ramai. Ada ke orang nak pergi bunuh diri, dia ajak kawan, jomlah kita terjun laut ramai-ramai. Ada? Cuba jawab Kak Fidah. Ada ke? Jadi orang menyendiri ni biasa dia seorang-seorang je. Dia duduk seorang-seorang, dia duduk kat circle yang negatif. Biawak tepi longkang dia selalu cakap dengan dia. Otak dia asyik fikir benda yang tak baik je. Jadi tak doa. Sebab tu bila kita dah duduk kat circle tu, kita cepat-cepat sedar diri. Kena insaf. Insaf, taubat. Ya Allah, aku dah mula menyendiri ni. Aku kena cari upline aku. Aku kena cari mentor aku ni. Ui, tak boleh ni, tak boleh ni. Sekarang banyak pula biawak tepi longkang datang bisik-bisik ni. Macam tu. So jangan menyendiri. Tak ada orang yang pergi bunuh diri, dia ajak kawan ramai-ramai, okey? So rule yang ketiga, jangan berfikir negatif. Jangan beremosi, berfikir positif. Lihat apa yang anda ada. Berfikir negatif ni, dia bukan orang forever. Sebab orang forever selalu duduk dalam circle yang positif. Dia akan dengar kat telinga dia ni, benda yang positif je. Mindset dia ni dah letak, dah pasak, dah mangga, benda yang positif je. Bila orang nak cerita pasal negatif, aku tak nak dengar lah. Ataupun dia terus pangkah cakap orang tu, dia buka cerita positif. Itu orang forever. Tapi kalau dia masih lagi negatif, masih nak sentap-sentap, masih nak beremosi, masih lagi berfikiran positif, dia seolah-olah macam bayi yang baru nak minta susu dengan mak dia. Sikit-sikit tak dapat susu nangis. Tapi bayi pun fikiran dia banyak guna otak kiri. Sebab apa? Dia panjat, dia tak pernah fikir pun dia akan jatuh. Tapi mak dia selalu cakap, jangan panjat tu, jatuh. Jadi doa. Jatuh betul baby tadi. Nampak tak? So jangan sesekali fikir negatif, jangan beremosi, jangan berfikir positif, sentiasa berfikir positif. Lihat kepada apa yang anda ada. Apa yang adanya, jalan terus. Tak payah tunggu sempurna. Kak Fidah dulu tak ada Mustang, tak ada Audi, tak ada saret lepat, tak ada rumah sampai berbiji-biji, tak ada lagi. Tak ada semua tu. Kak Fidah bermula daripada zero to hero. Tak ada apa-apa, Kak Fidah belas saja. Setiap Sabtu Ahad Kak Fidah akan buka booth. Tak nak tahu orang datang ke, tak datang ke, orang yang sama ke. Yang penting aku dapat brandingkan diri. You nak cari aloe vera, ada kat depan Dewan Jubli Intan Pontian. Kat situ ada adik perempuan tu jual aloe vera gel. Orang beli ke tak beli, aku tetap pacak konopi. So nampak tak? Tak nak tahu. Lihat apa yang kita ada. Jangan nak tunggu upline. Upline Kak Fidah jauh kat Kelantan. Kalau tunggu dia datang sebulan sekali, cerita GP, cerita tentang demo produk, masa bila aku nak maju? Lepas tu, bila masa pula aku boleh jadi CBM level 2 sampai sekarang ni? Kalau kita asyik nak tunggu upline kita. Sebab kita ni terlalu negatif. Kita ni kata tak boleh, jadi doa. 10,000 sel tadi dah bagi tahu dah sebelum mati, dia bagi tahu 10,000 sel lagi yang hidup ni. Budak ni dia kata tak boleh, dia kata semua tak boleh, dia kata aku tak nak buat. Dia akan wariskan benda yang macam tu. So letakkan satu benda yang sangat positif dalam minda kita, dalam kepala kita dulu tukar. Okey? Kan? Seterusnya, rule nombor 4 hingga 8. Laju sangat ni. Okey, pembangunan tim. Pembangunan tim ni bila kita dah jadi VIP dan supervisor, kita akan menaja. Gerak kerja kita adalah rekrut tak berhenti. So dia akan jadi satu tim yang membangun. Semakin lama semakin membesar. Masa ni siapa gerak kerja siapa? Kat sini gerak kerja assistant manager dan manager. Okey? Pemimpin perlu buat apa yang dikata. Menjadikan diri sebagai contoh yang terbaik. Buatkan sistem yang mudah diikuti. Jadilah pelajar yang terbaik. Jangan buat benda yang orang tak boleh nak tiru. Benda yang orang susah nak tiru, complicated. Not do anything other person can copy. Nampak tu? So, apa maksud dia kat sini? Contoh, kalau tak nak rakan kongsi kita buat 5 sisi lambat, kita sendiri sebagai leader yang dah bergelar assistant manager ataupun manager ataupun supervisor ataupun VIP, kan? Janganlah buat 31 hari bulan. Itu salah satu contoh. Jangan buat perkara yang tidak boleh dikopi oleh orang lain ataupun benda yang tak baik, contoh yang tak baik.
Contohnya, apabila awak buat macam tu, what you give, you get back. Ada rakan kongsi yang buat 5 sisi lambat. Awak marah. Tanya balik, awak pernah buat tak? Kenapa sistem tak boleh baca? Sampai nak capai CBM 1500 sisi, tinggal 7 sisi pun tak nampak. Sebab lambat buat 5 sisi. Ini jangan main-main. Ini agak sensitif. Mungkin upline korang dah bagi tahu lama dah. Tapi hari ini Kak Fida yang bagi tahu. Supaya korang dengar. Sebab Coach Lin ada bagi tahu 100% pengaruh subline sangat tinggi. So kalau Kak Fida yang bagi tahu, korang mesti kena dengar. Kan? Sebab sistem jadi tak boleh baca betul. So jangan buat benda yang orang lain tak boleh copy. Benda yang complicated. Buat yang senang-senang. Buat yang gembira-gembira kata CBM Hamizah Hamdan tadi. Buat yang baik-baik. So nanti rakan kongsi akan tiru benda yang baik-baik. Ini jadi 7 keturunan tau. Seorang buat, yang lain akan ikut. Jadi kita nak buat yang tak baik ke yang baik? Of course kita akan kena buat yang baik sebab kita adalah idol. Kita adalah mentor. Kita adalah contoh. Yang dilihat oleh downline kita. Okey, monkey see, monkey do. Sekali lagi Kak Fida bagi tahu. Monyet tengok, monyet buat. Siapa monyet dalam ni? Kalau bukan monyet, manusia yang nak berjaya, yang nak kaya, jadi jutawan beriman, sentiasa ikut kata upline. Sentiasa ikut apa yang mentor dah ajar. Gitu. Okey, seterusnya. Rule nombor 5, DIY, do it yourself. Perlu ada minda peniaga. Menjadikan diri orang yang pertama beraksi. Kena ada sikap upline yang betul. Orang yang pertama beraksi. Tadi Coach Lin ada sebut. Tak dapat fight tu lah Kak Fida. Kak Fida, saya ni dah 5 kali posting satu hari. Tak dapat pun prospek PM. Dia punya tak dapat tu panjang sikit. Tak dapat pun. Wah, kemain lagi ya. Nak beli aku lah tu. Tanya pada diri semula. Adakah awak niat tu posting iklan atau buat apa saja disebabkan oleh upline atau kerana diri sendiri? Awak buat tu sebab Kak Fida ke? Ke sebab awak? Okey? Kak Fida tanya balik. So lepas tu tanya balik. Adakah awak buat tu sebab niat awak, okey tak apalah aku buat iklan hari ni, kot-kot dapat 200 ke, jadilah. Salah mindset sini. Kena ada tanam mindset yang macam mana. InsyaAllah kalau aku buat iklan, aku post sampai 6 kali hari ni satu hari, ada orang yang PM aku. Kemudian dalam masa yang sama boleh selesaikan masalah dia. Sama ada dari segi masalah kesihatan ataupun masalah kewangan. Aku bantu dia tanpa prejudis. Niat kerana Allah. So mindset awak. So jangan salahkan upline upline suruh posting 6 kali satu hari iklan. Salahkan. Dah posting banyak kali dah. Bukan 6 kali Kak Fida. 10 kali. Okey. Tak ada pun orang PM. Betul. Jaga mindset kita. Sebab daripada sini dia akan tarik semua energi. Energi 200%. Apa yang kita fikirkan, itu yang kita dapat. Kalau kita fikirkan boleh, pasti kita boleh. Okey? Seterusnya kena ada orang yang pertama beraksi. Orang yang pertama beraksi ni maksudnya dia kena jadi fighter dulu. Dia selalu sebut tak dapat fighter, Kak Fida tak dapat fighter. Awak konsisten tak buat 5 sisi istiqamah setiap bulan. Bila 5 sisi awak buat konsisten, awak akan taja 2 VIP dan 2 tu kemungkinan besar Allah akan antar awak seorang fighter yang betul-betul duplikasi gerak kerja awak, yang betul-betul serupa nak berjaya macam awak. Kadang-kadang dia lagi advance sebab terlebih makan royal jelly, subur. Terlebih makan bipolar, subur. Macam tu. So kita dulu. Jangan tunggu orang, kita dulu. Ada proven sukses tak? 5 sisi pun culas-culas. Bulan ni buat, bulan depan tak buat. Bulan depan buat, bulan akan datang tak payah buat. Siapa yang ajar macam tu? 5 sisi adalah jantung bisnes kita. Duk. Bayangkan jantung berhenti macam mana? Pak! Ji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak? So buat 5 sisi istiqomah dulu. Sungguh-sungguh. Apa jadi terbalik ke, terlungkup ke, melingkup ke, 5 sisi aku mesti komplitkan. Kalau buat sebelum 15 hari bulan, aku adalah orang yang sangat fighter. Sebab aku boleh settle awal. 16 sampai 31 hari bulan aku boleh turun untuk tim aku. Sap. Kita bagi semua kaya dan berjaya. Baru fair and lovely.
Win-win. Sama-sama dapat. Sama-sama berjaya. Okay, next. Dapat? Dapat? Kak Fida dah makan bipolen 6 biji. Okay, jangan main-main. Okay, seterusnya. Rule nombor 6. Nampak serigala tu? Serigala yang paling depan. Ada anak panah color merah kat kepala dia, itu adalah Sifu Datuk Desmond. Sifu dah buat laluan. Walaupun laluan tu tak straight, ada belok sikit kanan, ada belok sikit kiri. Kita sebagai menti dia, sebagai orang yang mengikut sistem rakan kongsi yang nak berjaya, kita kena follow apa yang Sifu dah buat. Sebab Sifu punya proven sukses bukan calang-calang. Dia dah lahirkan ramai orang berjaya, termasuk Kak Fidah sendiri. Terlahirnya Kak Fidah daripada sentuhan Sifu. Sifu hanya bagi tahu dulu Kak Fidah ingat, Siti, you ingat ini 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus. Ini you buat betul-betul. Itu saja yang Kak Fidah pegang. Masa bila Sifu bagi tahu, masa Kak Fidah supervisor. Jumpa kat event mana? Event offline masa tu tak silap Kak Fidah Success Day ataupun event daripada HQ. Okay. Kemudian follow your upline, not follow downline. Tadi CBM Miza dah bagi tahu, CBM Coach Lin bagi tahu lagi. Masya Allah, dah faham kan? Macam hari ni. Kan macam hari ni ada kickstart. Sifu dah bagi tahu 2 bulan awal tarikh kickstart. Masa itulah engkau nak pergi jemputan kahwin. Masa itulah engkau pergi pula sunatkan anak. Macam tak ada hari lain tau. Halo, dah bagi 2 bulan lebih awal tarikh. Lah masa tu jugalah nak buka booth. Tak boleh masuk kickstart lah. Hari ni saya ada tarikh nak sunatkan anak saya. Padahal benda tu boleh adjust. Lepas tu masa tu lah juga nak pergi jemputan kawan baik saya kahwin ni tak boleh BFF. Kalau saya tak datang nanti dia tak kahwin. Jadi nampak tak kat sini, follow your upline, bukan follow downline. Downline kata, Kak, tarikh 15 bulan pagi tu kita ada demo tau, kita kena buka booth. No, awak kena jawab dengan dia. No, tarikh tu adalah tarikh kickstart. Tarikh 12 speaker bergabung ilmu. Nak bagi kita all out ni. Sifu dah bagi tahu awal. Awak batalkan untuk buka booth dan jumpa prospek tu, kita ganti hari lain. Macam tu awak kena bagi tahu. Ikut langkah sistem yang berkaitan sepenuhnya. Jangan memandai-mandai. Orang kata 2 sisi RM1,729 ataupun RM1,316.70. Awak kata awak kena mula dengan 3,300. Awak kena mula dengan 20,800. Ya, kita kena ikut sistem yang betul. Apa yang Sifu dah buat. Kalau kata orang baru kena buat 5 langkah. 5 langkah je. Jangan ada 10 langkah. Dalam 5 langkah tu apa? Nanti refer upline masing-masing. Okay? Lepas tu yang pertama kena committed dengan program upline. Kalau contoh Kak Fidah ada buat program untuk tim Kak Fidah. Katalah pada tarikh tersebut tu Kak Fidah ada upline day. Kan? Sekali dalam masa yang sama, Sifu kata pula, Sifu nak buat coaching ni. Coaching dengan semua. Siapa nak masuk boleh masuk. Masya Allah, Kak Fidah batalkan terus upline day Kak Fidah. Kak Fidah cakap, malam ni kita ada coaching dengan Sifu. Kita follow semua pergi ke Sifu. Sebab bukan calang-calang orang yang nak bagi coaching kat kita. Ini adalah peluang. So itu maksud committed dulu dengan upline. Yang kedua, baru memberi janji kepada downline. Macam Coach Lin dah bagi tahu tadi. Kalau kita tahu kita nak buat appointment dengan prospek kita. Okay? Prospek kita tu sangat fighter. Mantan A sampai Z, Alif sampai Ya. Kita tak ada kekuatan nak cerita pasal GEP. Kita boleh berjanji dengan downline kita tadi tu, prospek kita tadi tu. Dengan syarat kita dah counting dulu dengan upline kita punya masa. Jangan sampai bertimpa. Bila bertimpa macam ni, upline jadi pening. Dia dah janji dengan orang A, tapi orang B baru PM. So nampak tak? You kena discuss dulu dengan upline you. Kan? Barulah you boleh cakap dengan prospek tadi. Okay, seterusnya. Papa Berry jangan risau. Kejap lagi Sikit lagi. Okay, seterusnya. Okay, rule nombor 7. Yang pertama adalah up dulu. Iaitu upline. Up. Okay, kemudian baru downline kita. Kak Fidah dah terangkan sedikit tadi. Okey, kemudian baru kiri dan kanan kita iaitu subline. Okey? Contoh kalau ada event apa-apa,
Upline kita bagi tahu, kita dengar cakap upline kita. Bukan kita dengar kata sideline kita. Aku ada event juga tau. Kat sana. Hari yang sama. Jomlah kita follow belah sana. Tak boleh. Tak boleh. Kita tahu hari ni event kickstart. Kalau ada tarikh yang sama event yang lain, sideline bagi tahu kita jangan dengar. Kan? Mungkin sideline tu tak ikut pun sistem. Tapi saja nak kacau-kacau jiwa awak. So apa tu kalau ada masalah? Ada masalah ni, ya Allah. Tak boleh bawa bincang lah. Masalah ni buatkan saya down lah. Nak cerita dengan Ina lah, dengan Cikgu Ayu lah. Tak boleh. Awak downline siapa? Awak downline Kak Fida. Cerita dengan siapa? Cerita dengan Cikgu Nik. Kak Fida, Cikgu Nik. Ke atas lagi. Untuk selesaikan masalah awak. Untuk bagi solution. Tak boleh pergi pada kiri kanan. Ataupun, Kak Fida. Terujunya tengok kelas online CBM Hamizah. PM dia lah. Kak Miza, boleh tak saya join kelas Kak Miza? Kak Miza, boleh tak saya masuk kelas Kak Miza? Yang coaching Kak Miza selalu bagi kat downline Kak Miza tu. Kak Miza, boleh tak saya register dengan Kak Miza ikut kelas tu? Boleh kalau macam hari ni. Semua speaker bergabung tenaga. Boleh. Tapi kalau CBM Hamizah tengah buat coaching untuk downline dia saja, one to one, awak tak boleh. Tak boleh join. Tengah prospecting, awak tak boleh menyebut-nyebut. Siapa upline awak? Awak kena pergi pada upline awak. Itu penting konsep ABC. Faham betul-betul. Ini ramai berlaku dalam bisnes kita. Terutama sekali orang-orang baru. So hari ni Kak Fida perjelaskan. Ramai yang PM. Kadang-kadang kami sama leader ni. Kita orang sangat-sangat positif. Fida, ni downline Fida ada PM saya ni. Kak Fida pergilah jumpa dia. Okey, terima kasih Miza. Terima kasih Ayu. Terima kasih Ina. Aku rasa macam sekejap lagi dia tak faham. Hari ni Kak Fida faham kan? Ya? Alright, seterusnya. Nombor 8. Rule nombor 8. Ini yang Kak Fida pegang. Betul-betul apa yang Sifu cakap. Tak faham, tanya lagi. Walaupun kadang-kadang malu juga tau. Masa tu nak terus pergi sedih Sifu. Maklumlah kita ada upline lagi kan. Tak apalah, tanya je lah. Tak salah. Yang penting kita pergi kepada yang atas. Bukan kiri kanan. Betul tak? Okay. Rule nombor 8, 5 lebar, 7 dalam, 3 fokus. 3 fokus ni fokus pada fighter. Okey? Kalau Kak Fida tak mendalam keturunan CBM level 2, CBM Izalin ni, dia ada upline, 4 upline yang tak buat. Kalau Kak Fida tak pergi 7 ke dalam, ikut macam Sifu ajar, mungkin Izalin ni Kak Fida tak jumpa. Dan mungkin juga Kak Fida tak dapat develop dia sampai dia boleh jadi hashtag keturunan CBM level 2 tahun ini. So apa yang Kak Fida buat? Kak Fida fokus 5 lebar. Tak ada pergi pulau alasan, mak kahwin lari ke, bapak beranak anak perempuan ke. Tak apa. Kak Fida next gantikan, rekrut orang baru. Rekrut, kemudian retention dia, coaching one to one. Kemudian develop dia sampai dia ada income macam kita. Kalau dia tak berapa produktif, kita kena produktif. Kita dulu kena jadi orang yang sangat-sangat fighter. Kalau dia tak nak, bukan kita nak tinggal, tapi kita tak boleh tunggu. Kita pergi next. Rekrut lagi. Dan Allah Ta'ala tak zalim. Dia akan hantar orang yang serupa macam kita. Orang yang sebiji sedebik macam kita. Yakin tu dan percaya. Okey? Seterusnya. Okey? Rule nombor 9. Harmony first, quality to end. Jangan nak menang sampai buang harmoni. Kerana nak menang, nak ada nama, nak glamour sampai buang harmoni. Ini sikap yang sangat tak bagus. Mentang-mentang dah CBM level 2, wah suka-suka nak cantas rakan kongsi orang, prospek orang. Tak elok macam tu. Mentang-mentang dah ada nama, poster sana sini, dah ada proven success, dah besar sangat sampai buang harmoni. Disebabkan nak menang tadi. Orang yang menang biasa dia tenang. Okey? Seterusnya rule nombor 10, anda bukan governor atau pengasuh bayi. Tetapi anda adalah pemimpin. Governor tu maksudnya orang yang suka nak merintah je. Kau buat 5 sisi. Kau kalau tak buat kau kena. Kau pergi buka booth. Kau tebal flyers. Kau buat flyers.
Kau buat. Bagi arahan tu benda. Atau pengasuh bayi. Pengasuh bayi ni macam gini pula. Kak Fida, boleh tak hari ni demo? Saya tak dapat pergilah. Kak Fida pergi jumpa prospek tu boleh? Untuk saya. Kak Fida boleh tak tolong saya nanti print out kan yang hari ni punya slide? Boleh tak Kak Fida? Saya tak sempat lah, saya kerja ni 24 jam kerja, tak ada masa. Tidur pun kadang-kadang tak tidur Kak Fida. You bukan bayi, okay? You bukan pengasuh bayi yang disuruh-suruh terpaksa buat. You adalah seorang pemimpin. Jangan terlalu memerintah, jangan pula terlalu lembek, lemau sampai downline boleh pijak-pijak kepala kita sebagai upline. Awak adalah pemimpin, awak adalah mentor, awak adalah leader. Okay? Rule nombor 11, yang bukan musuh semua adalah kawan. Cinta, sayang adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi kawan. I love you, you love me. Saya sayang awak kerana awak memerlukan saya. Itu Sifu pernah ajar. Dia cakap, Siti, awak sayang saya, awak sayang Sifu sebab awak memerlukan Sifu. Betul. I love you because you need me. Awak perlukan saya. Wow, Kak Fida dah pandai cakap bahasa Inggeris. Nampak tak? Okey, rule nombor 12. Walau berbakat ataupun berkebolehan, jangan sesekali membuat orang atasan tidak selesa dan menjatuhkan mereka. Okey, mentang-mentang cek dah 1 juta, 3 juta, habis semua, lupa jasa upline. Jasa bermulanya daripada nothing, tak ada apa-apa, sampai sekarang jadi hero yang sangat hebat. Nampak? Macam contoh ayat dia. Ni contoh je, tapi Kak Fida tak buat kat orang ni macam ni. Kak Fida baik. Macam, ni upline Kak Fida lah. Dek, mu tak boleh buat gini, dek. 5 sisi mu kena buat sebelum 15. Mu leader, dek. Mu kena jadi contoh yang baik. Tapi Kak Fida memang pun selalu sebelum 15 sisi, 15 bulan dah buat 5 sisi. Okay? Lepas tu Kak Fida pun cakap, alah mu sibuk nak tegur kawan. Mu pun tak CBM. Mentang-mentang CBM level 2, kita cakap upline kita macam tu. So jangan ini dilarang sama sekali. Kak Fida dengan upline Kak Fida tak pernah sedikit pun bahasa yang Kak Fida keluarkan kasar. Kak Fida tak sanggup. Dia orang yang satu-satunya nampak perjuangan Kak Fida. Susah, senang, jatuh, bangkit semula. Daripada Kak Fida tak ada apa-apa sampai Kak Fida sangat berjaya sekarang. Jadi Kak Fida tak sampai hati untuk cakap benda-benda macam tu. Kak Fida percaya dengan tulah, iaitu apabila kita menderhaka kepada mak ayah kita, iaitu mentor kita, upline kita, dia akan jadi pada kita balik. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Dialah orang yang pernah datang saat kita tak ada duit langsung, sehingga kita ada lebihan 2% untuk beli gula-gula anak kita. So jangan buat macam tu. Ini rule nombor 12, sangat deep. Jadi tolong tanam, walaupun anda dah sebesar mana nanti, anda perlu ada seorang leader yang ada nilai yang sangat hebat. Ini yang Sifu selalu bawakan dengan kita. Okey? Faham?